Bayangkan kita orang dekat satu wayang ni, kita orang ramai. Dah lama yang aku tak tengok cerita seram yang macam semua orang kat wayang tu. Why, kenapa? Jangan pergi situ. Aku rasa ada sesuatu di rusun ini. Siapa lu? Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Tasha Mira di V-React TV. Okey, bila ada filem-filem baru, kita akan buat reaksi selepas menonton filem-filem yang best ni lah. Kepada korang semua, jangan lupa subscribe dulu V-React TV. Di YouTube, kita ada Facebook dan juga kita ada Instagram and TikTok. So, jangan lupa subscribe. Okey, Pengabdi Setan yang kedua. Kita orang baru saja menonton Pengabdi Setan yang kedua, Communion. Okey, kalau korang faham, tajuk dia tu sebenarnya memainkan peranan juga sebab korang kena faham Communion tu maksudnya apa. Kalau kita Google, maksudnya dia macam exchange of thought, spiritual punya experience. Maksudnya ada pertukaran di situ. Okey. So, kalau kita nak compare daripada Pengabdi Setan yang pertama, kalau aku tengok dulu Pengabdi Setan pertama ni, dia berada dekat satu kawasan tu saja. Which is berlaku dekat satu rumah tu tentang anak beranak ni, bagaimana mereka menghadapi pelbagai situasi, pelbagai rintangan untuk mereka dapatkan jawapan apa yang berlaku dekat rumah dia semua. Okey, cuma dekat Pengabdi Setan yang pertama ni, dia seram ada few parts yang buatkan kita seram, tapi pengakhiran dia buatkan kau confused. Sebab aku tak ada faham macam tiba-tiba dekat hujung tu dia nak cerita pasal setan ke, dia nak cerita pasal hantu pocong ke, dia nak cerita pasal zombie ke. So aku macam a bit frust sikit lah untuk pengakhiran. Tapi overall cerita tu memang best. Iaitu pengarah dia, Joko Anwar ni sangat brilliant lah. Okay? Kalau kita tengok Joko Anwar ni, daripada filem dia yang sebelum ni dia arahkan, antaranya ada Janji Joni, dan juga cerita Gundala. Ada banyak lagi filem yang dia direct. Yang best Joko Anwar ni, dia pandai menimbulkan rasa seram, rasa happy, rasa cemas dalam movie dia. Macam tu jugalah dia adun dalam Pengabdi Setan yang kedua ni. Okay. Sinematografi dia sangat superb. Which is, itulah kepakaran Joko Anwar dalam filem-filem dia yang lain. So, dekat Pengabdi Setan yang kedua, okay, aku share dengan korang. Bayangkan kita orang dekat satu wayang ni, kita orang ramai. Dah lama yang aku tak tengok cerita seram yang macam semua orang kat wayang tu. Why, kenapa? Jangan pergi situ. Okey, kenapa berlakunya benda tu? Okey, sebab dekat Pengabdi Setan yang kedua ni, kita tengok family yang daripada cerita yang pertama. So, dia berpindah di satu kawasan tempat yang baru, which is dekat rumah flat tu lah. Aku suka Joko Anwar ni bila dia pilih betul-betul rumah flat yang dah lama dah ditinggalkan 13 tahun yang dulu. So, ada feel seram tu. Ada yang korang rasa macam, memang betul-betul sebuah kehidupan yang kita tak boleh bayangkan. Kalau flat dekat Malaysia ni, kita tahu lah kehidupan yang macam mana kan. Tapi barulah kita nampak sisi lain kehidupan di Indonesia di sebuah rumah flat. Okay. So, bila pindah di rumah flat tu, ada satu tarikh keramat yang semua orang pun tak tahu. Rupanya akan berlaku satu bencana dekat rumah tu pada tarikh 17 April. So, dalam cerita ni, Rini, kakak dia, dapat tawaran belajar. So, bila dapat tawaran belajar, patutnya dia akan pergi sambung belajar pada 17 April. Tapi masa 16 April tu, berlaku satu kejadian yang membawa kepada kejadian seterusnya. So, dalam Pengabdi Setan yang kedua ni, dia menjawab banyak persoalan yang kalau korang tengok Pengabdi Setan yang pertama, korang rasa macam, kenapa cerita dia macam ni? Kenapa macam ni? Okey, dia menjawab di Pengabdi Setan yang kedua. Aku suka cerita ni sebab dia sangat teratur. Cerita dia sangat kemas berbanding dengan yang pertama. Kalau pertama korang rasa seram dia dekat satu tempat, tapi ni kau bayangkan dia melibatkan semua orang yang dekat dalam rumah flat tu. Okey? Dengan ada satu kejadian nanti diorang kena melawat ada jenazah di rumah flat tu. Lepas tu korang perasan nanti kan, kenapa kawasan ni makin lama makin sunyi, kawasan rumah tu makin lama makin sunyi. So, aku pujilah pengarah Joko Anwar ni sebab berjaya membawa semua perasaan dalam cerita tu. Korang akan rasa cemas, korang akan rasa happy sebab korang tergelak. Memang lawak dia tak main-main lah. Lawak dia tak macam orang rasa macam, alamak, apa ni jadi ke tak kan. Memang punchline dia mantap.
Tapi kau jangan risau, yang part kelakar tu takkan spoil mood korang punya yang seram tu daripada awal cerita sampai ke penghujung cerita. Lepas tu part yang korang rasa macam sedih pun ada. Kita ada few watak baru yang dikembangkan oleh Joko Anwar supaya membantu lagi cerita ni nampak lebih menarik. Dan yang best part aku suka bila cerita seram ni, dia boleh bahagikan, okay, ini part masa diorang ni anak beranak. Ini part jiran dia melalui kejadian-kejadian yang aneh. Sangat best. Yang korang rasa tak sabar nak tengok sampai ke penghujung dia. Okay, Joko Anwar punya idea, kalau korang tengok cerita ni, dia berkonsepkan Illuminati tau. So baru kalau kita selalu dengar cerita, oh Illuminati ni kena ada banyak ni follow sebab kau nak hidup kaya. Tapi nak hidup kaya, nak hidup famous, perlu ada pengorbanan. So benda ni semua dikupas dan sangat menarik dalam cerita ni. Dan korang tak rasa macam pelik lah. Dan macam mana korang baca-baca tentang artikel pasal Illuminati ni, berjaya ditafsirkan oleh Joko Anwar dalam cerita Pengabdi Setan yang kedua. Okay, so bagaimana mereka ni mengharungi momen-momen yang mencemaskan dekat rumah flat ni? Adakah mereka berjaya menyelamatkan diri? Dan kenapa semua ini berlaku? Semuanya akan dijawab dalam Pengabdi Setan yang kedua. So why not korang pergi tengok dekat dipawagam di seluruh Malaysia. Sebab cerita ni aku rasa sangat best. Dah lama sangat aku tak tengok cerita seram yang aku rasa macam stress. Dah lama, serius. Aku rasa this is the best movie yang korang patut tengok untuk tahun ini, untuk cerita seram pada tahun ini. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada JSC Cinemas kerana memberi kami experience untuk menonton cerita ini. Dan korang semua jangan lupa saksikan Pengabdi Setan yang kedua dipawagam di seluruh Malaysia, terutamanya di JSC Cinemas. Okay, so jangan lupa subscribe, like and share video ni. Dan korang tinggalkan komen, mungkin korang nak suruh kita orang review cerita apa lagi ke, ataupun korang rasa macam, alah kenapa dia tak cerita macam ni ke, atau apa saja untuk kita orang improve buat reaction tentang movie-movie yang kita dah tonton. So tinggalkan komen dekat bawah supaya kita orang boleh improve lagi. So thank you so much sebab korang spend time untuk tengok video ni. Dan kita akan jumpa lagi dekat next movie review. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, like and share dan komen.